Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas samiul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain. Dan syarat yang keempat, bahawa berhimpun imam dan makmum dengan makmum pada suatu tempat. Imam dengan makmum itu tempat tulah lah bila kita nak jemaah. Maka bagi berhimpun keduanya imam dan makmum itu empat kelakuan. Ada 4 halat, ada 4 masalah. Kelakuan pertama adalah keduanya di dalam masjid. Dua-dua tu dalam masjid belaka. Maka jika keduanya di dalam masjid, maka sah diikutnya. Dan jika jauh antara keduanya sekalipun, jauh tak apa, abad dua-dua tu duduk dalam belaka. Dan jika menyelangi oleh beberapa bina tu binaan seperti telaga dan sutuh masjid, dan manara tu manarah yang menara dah panggil, umpamanya sekalipun. Jika ada pintu sekaliannya di dalam masjid, jangan pintu luar, pintu dalam. Sekira-kira dapat lalu kepada imam jika dengan berpaling daripada kiblat dan membelakangkan dia sekalipun. Sebab dalam masjid belakang tu, kalau luar tak boleh. Tidak mudarat ia. Dan jika dikunci sekalian pintunya dengan kunci besi sekalipun. Sebab hukum ni dalam masjid. Kalau hukum dalam seorang luar seorang itulah sikit hukum dia. Tak sambung. Selama tidak dipakukan dia. Kalau paku tu tak boleh lah, dia nak buat payah. Kalau kunci tu tak apa lagi, boleh kita pecat lebih. Maka jika selangi oleh binaan yang tidak dapat lalu kepada imam ataupun pagar besi, ataupun dipaku segala pintu tersebut, itu tidak sah mengikutnya. Itu tak boleh. Pasal nak pergi mari tak boleh. Habis kata. Kelakuan yang kedua, bahawa ada keduanya imam dan makmum pada lain daripada masjid. Bukan binaan masjid dah lah ni, hak lain. Dan jika ada keduanya pada lain daripada masjid, seperti pada padang ataupun di dalam bina, maka syaratnya bahawa jangan ada jauh antara keduanya, demikian lagi antara tiap-tiap dua sah ataupun dua orang daripada yang mengikut dengan imam di belakangnya ataupun pada pihaknya lebih daripada 300 hasta takriban. Artinya kalau lebih, tak boleh. Akan satu turun di bawah, yakni hasta yang pertengahan, iaitu 2 jekar dan 24 anak jari. Apa ni bukan dan, yakni 2 jekar ni, sejekar. Lepas tu kalau kau nak jari, tak kau ni 24 nak jari kau tengok. Maka tidak mudarat lebihnya 3 hasta. Lebih sikit tak apa lagi. Seperti disebut dalam kitab Tahzib dan lain. Tahzib Imam Baghawi. Dan jangan ada antara keduanya imam dan makmum tu dinding. Ni masalah bukan bina masjid ni, kalau dinding untuk menyekat tak boleh. Ada pun pintu yang terbuka, jika ada seorang berdiri berbetulannya, maka sah mengikut orang yang berdiri berbetulan itu. Kita tu orang duk betul di pintu tu. Imam duduk dalam, duduk keluar tu okey. Kita tunggu belakang ni boleh. Tak ada masalah. Kita tak nampak tak imam. Ataupun imam duduk sini, duduk pintu belakang tu sorang. Kita tunggu di pintu tu.
Sah sampai sini tak apa. Berbetulan lah. Maka sahlah mengikut orang yang berdiri berbetulannya itu. Demikian lagi orang yang di belakangnya, belakang lagi tak apa tu, ataupun pada sisinya. Dan tidak mengapa jika diselangi oleh jalan raya. Tengah tu jalan dah lalu pergi mari, ada masalah. Di sana batas tu nak sore boleh. Tu boleh. Tu mana diselangi oleh jalan raya. Dan jika banyak yang lalu sekalipun, lalu sekira dah, bukan jalan raya. Demikian lagi jika diselangi oleh sungai. Sungai ni tak luas sangat. Jika berhajat kepada benih sekalipun, mana sungai tu air dalam juga lah, sah juga. Kedua tu di bawah. Kita nak perkataan Syekh Daud bawah. Berkata Syekh Daud Fatani dalam kitab Burjah. Maka adalah orang yang berdiri pada berbetulan pintu itu seperti imam. Orang yang duduk di pintu tu menempati seperti imam dah. Karena kita nak tunggu tak imam, kita tak apa. Tunggu di pintu tu. Dia tu sebagai ganti tak imam dia panggil. Dengan nisbah bagi mereka yang di belakang. Ataupun yang di kanan, ataupun yang di kiri. Tunggu dia belakang lah. Maka tidak harus terdulu mereka itu atasnya, atas orang berbetulan pintu tu. Jadi kalau kita turut dia, kita nak takbir dulu tak boleh. Dia tu seolah tak imam kita dah. Seolah. Padahal tak imam sengaja di depan ni. Maknanya kita kena turut dia semua. Kita nak terdulu takbir pun tak boleh. Dan pada perdirian dan perbuatan semua tak boleh belaka. Seperti tidak harus terdulu mereka itu atas imam. Itu apa tak boleh. Dan disyaratkan keadaannya daripada orang yang sah diikut oleh mereka itu akan dia. Disyarat keadaannya orang berbetul dengan pintu. Syarat orang duduk di pintu tu. Daripada orang yang sah diikut oleh mereka itu akan dia akan orang. Maknanya orang di pintu tu orang yang qari, yang ummi. Jadi soalan syarat seperti imam dah. Seperti imam dah. Kalau ketina tak boleh, nak jatuh. Jadi pintu dah. Walau kita nampak gerak diri dia, tapi ketina tak boleh. Maka tidak sah ada ia perempuan kalau di pintu. Jika ada mereka itu laki-laki. Demikianlah yang dimaktamakkan dia Syekh Ramli bersalah bagi Syekh Ibn Hajar. Maknanya Ibn Hajar kata, tak apa perempuan, tak apa, cuma kita nak tahu turut tak imam dalil. Bukan kita turut dia. Atau Syekh Ibn Hajar. Dan lagi disyaratkan pada yang berdiri itu bahawa dilihatkan dia oleh mereka di belakang. Ada berdiri di pintu tu sekira dia menapak tengok dia lah. Ataupun di kanan ataupun di kiri. Dan lagi dapat pergi kepadanya dengan tidak membelakangkan kiblat. Maknanya kita nak pergi sapa kepada orang berdiri di pintu tu, kita nak pusing kiblat. Kalau pusing belakang tak boleh. Pusing belakang tak boleh. Maksud pusing belakang ni, dia nak mari siapa kata imam kak? Ya lama sikit ni. Gini. Kalau tak imam duduk sini dah, patutnya bahas sendiri ya. Kalau tak imam duduk sini, takdir pintu tepi itu kita buat pagar musik. Ni kita buat, kita jadi sini ada. Kalau tak imam duduk sini, kalau pagar musik ada di pintu tu tak sah turut tak imam sini ni. Asal apa? Nampak. Tapi nak mari kepada tak imam dia kena hundur belakang. Masuk ke pintu sah. Tu membelakang kiblat dia panggil. Apa dah? Kalau pagar musai ada, maka sah ni tak boleh turut tak imam. Sebab tu kita buka depan ni. Sini kita buka. Tapi kalau sah pertama benar tak boleh ni, tak atas ada pintu ni. Sah pertama benar. Sah dua apa? Sebab sah pertama ni pintu duk duk atas pada pintu tak boleh. Kena sahnya kedua. Jadi kalau kita tutup pagar musai situ, dia nak mari kepada tak imam dia mesti membelakang kiblat hundur. Bustep, masuk mari semula tak boleh turut tak imam. Tak boleh turut lah tu. Tu bahas itu. Pendapatnya muktamad gitulah. Sebab tu kena hati-hati sikit balas sah surah kalau buat pagar musai tepi tu kena beringat menah itu ni. Kalau kita kata je katuk sini, dia buka hak tengah pak loceng.
Tambah luak sikit kita lah, tambah luak sikit. Katuk sini buka situ. Maka sah 2 rakaat hak depan 3 ni tak sah turut takmir sebab nak belakang. Ambil di pintu tempat loceng hadap ke belakang sah turut takmir dalam. Walaupun dia nampak tahu takmir, tapi dia tak boleh sampai kepada takmir melainkan dengan membelakangkan kiblat. Hundur. Situlah. Masalah tu kena ingatlah masjid kalau hak buat lagu tu kena ingat molek dengan serami luar, ingat molek sikit. Sebab tu tengok dia kata dari hak sedap kata tu. Lagi disyarat pada yang berdiri itu bahawa dilihatkan dia oleh mereka di belakang ataupun di kanan atau di kiri, dan lagi dapat pergi kepada yang berdiri. Dia seperti ini dah dia tu. Dengan tidak membelakangkan kiblat. Jadi kalau membelakangkan kiblat tak sah turut. Sebab dia tu seolah supaya imam dah. Kata inilah syarat pada rabitah. Rabitah ni mana orang tengah di antara takmir dengan makmum. Pasal kita tak nampak takmir jauh. Tu rabitah. Dan jika hilang rabitah itu dalam tengah duduk semaya. Tengah-tengah duduk semaya rabitah tak ada. Kait berat, klik. Ketuk kait. Maka iaitu tidak mengapa boleh. Maka hendak disempurnakannya mereka itu ke semayanya. Jika tahu mereka itu akan sekali berpindah imam. Kalau tahu takmir pindah lah. Dan tak tahu, tak boleh. Karena dimaafkan pada dawam, pada berkekalan. Barang yang tidak dimaafkan pada permulaan. Jadi kalau start di mula tak ada awal tak boleh. Tapi kalau ada dah di awal tengah tak ada apa. Ma yughtafaru fid dawam, apa dah yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Ni kaedah kawaid fikih. Hak Arab sama dah. Dimaafkan pada berkekalan, tidak dimaafkan pada permulaan. Apa makna? Kalau kita nak sembahyang mula-mula kita tak tahu orang di pintu, tak sah turun dalam. Bila kita sudah sembahyang orang di pintu tu ada, tengah-tengah lagi hilang orang tu, maka sah turun. Itu pun kalau tahu dengan gerak-geri dan berpindah takmir. Itu hukum dia. Dan sepertinya pula jika menutup angin akan pintu dalam tengah duduk semaya. Tengah-tengah duduk semaya punya mari angin katuk itu. Tak apa. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'i. Itu kata. Kata Syekh Ibn Hajar pada syarah Ubat. Jika hilang rabitah itu dengan fi'il makmum, dengan perbuatan makmum, ataupun dengan suruh makmum, batas semaya. Dan jika diperbuat orang hail antara imam dan makmum pada tengah semaya, dia mau bagi buat gini, kita kata imam tak ada apa nampak lagi bagi tengah-tengah duduk semaya ni mari paku bersujing ke apa, kata ubih dia mau buat suku sakak bukan kita buat. Akhirnya takmir suku kita suku tengah duduk semaya, dia masuk keping lah ruk tah terit-terit apa kata ubih kita lagu mana semaya kita kan hail antara mana perkara menyekat antara imam dan makmum, maka iaitu tidak beri mudarat. Tak apa, sah tu. Kalau kita tahu tak gerak ke mari dah tak tahu tak boleh lah tu. Telah merajahkan dia oleh Ibnu Imad dan Azraq karena umum kaedah tersebut itu. Mana kaedah? Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Tu kaedah tersebut. Nampak atas tadi, dimaaf pada dawam barang yang tidak dimaaf pada permulaan. Tu kaedah jawi hak anak sana. Hak kita kata sana. Tetapi demikian itu jika diperbuat hain dengan tidak suruh. Kalau kita suruh, alih ke? Ani kalau aku semaya tadi pakai fok buat dinding, sekat aku ngata imam, mutoleh tu. Pasal kita suruh. Nampak tak dah? Bukan perbuatan kita tapi kita yang suruh. Habis kata. Kelakuan yang 3 dan keempat. Dan jika imam di dalam masjid dan makmum di luar, masjid seorang luar seorang, ataupun makmum dalam masjid dan imam di luar, akah sana. Maka dua kelakuan ini satu hukumnya, hukum tulah lah. Apa makna hukum sama? Iaitu bahawa jangan lebih daripada 300 hasta antara tepi masjid dan antara orang semaya di luar. Gini. Ini musalla masjid kita.
Teme cokoh di sini sore dia. Tak ada siapa dia makmum. Nuh, ujung tangga tu. Lek luar makmum dapat pilih air. Boleh turut teme dalam tak? Ya boleh. Tapi syarat ambil di kaki masjid itu hadap di kok nung jangan lebih 300 hasta. Sekali gitu. Nah, bukan kira patut ime. Nuh, kira di kaki masjid. Fardu takdim masjid jauh sekilo. Hanya sekilo batah. Ambil sud di sekilo batah, bila lagi kok nu jangan lebih 300 hasta, itu kita bahas masalah sah turut te imam dalil. Bab fadilat jemaah tak ada. Dah. Abang jemaah ni jangan lebih 3 hasta. Kelebihan dia. Ya suku-suku tu ingat molek. Tu syarat 3 jangan lebih 300 hasta. Dan lagi jangan ada dinding antara keduanya. Tetapi jika ada pada dinding itu pintu dan berdiri seorang berbetulannya, sah mengikutnya. Demikian lagi orang di belakang dan yang di sisinya, sah belakang tak ada apa. Sebab lepas tadi dah. Turun angka 1 di bawah. Yakni yang menegahkan lalu kepada imamnya. Dinding. Yakni dengan bahawa tidak ada di sana itu bengkok ataupun conong. Itu bengkok. Conong hak tular. Bukan bakak bengkok tu tak tu. Anu bengkok juga. Anu bengkok ni belok conong dia panggil. Tak betul. Dengan bahawa adalah ia dengan sekira jikalau pergi kepada imam daripada musalla itu nasa tidak berpaling pada kiblat. Tu gitu. Dan sekiranya kekal belakang itu berhadap kepada kiblat. Dan jika tidak maka mudarat ia kerana tahqiq boleh bengkok ketika itu daripada lain pada pihak jihad kiblat, ya imam. Adapun jika ada berdiri ia di belakang jidar masjid yang membetuli atau berbetulan subak. Subak tu macam jendela yang melihat ia daripadanya akan masjid. Sedangkan pintu itu terbuka daripada sebelah kanan atau sebelah kiri. Ni boleh ni. Dengan sekira jikalau pergi kepadanya nasanya masuk ia pada akan masjid, jadilah kiblat itu pada kanan ataupun kiri, maka tidak ditegah demikian itu sah mengikut dengan mereka adalah masjid. Gini. Tu pintu sah tu. Ini duduk sini. Tepi pintu sah tu, duduk di sana tu. Tapi pintu nel tu ada, dia nampak ke dalam. Tak ada rabitah dak lah. Masalahnya hak ada rabitah tu imam makmum nak turut imam tak nampak, turut rabitah di pintu. Ni rabitah tak ada. Cuma dia semaya pas tepi sikit. Di tepi tempat dia duduk tu ada pintu nel, ada pintu nate. Nampak tu imam duduk dalam. Tapi kalau dia nak mari, nak lakah pintu tak boleh. Cuma dia kena kesok sikit masuk ke pintu sah. Hak tu boleh dia turut. Sebab dia tak kena pusing kona kiblat tok. Pada dia kesok sikit masuk depan gitu. Maknanya kalau dia tak nampak tak imam, nak turun tak boleh. Padahal dia boleh mari, mesti dia kena nampak tak imam dalam gak gitu imam. Kalau tak nampak kena pakai rabitah di pintu sore. Tengok tu. Tengok tu. Tengok tu. Dan syarat yang kelima bahawa jangan menyalahi akan imamnya pada sunat yang jahat bersalahan. Kita ni jangan menyalahi imam sunat atau imam buat lah. Nak turut dia. Seperti sujud tilawah. Maka wajib ia yang makmum muafakat akan imamnya pada perbuatnya dan meninggal. Sujud tilawah ni kalau tak imam sujud, kita kena sujud, jangan duk tinggal, turut dia. Mana kalau kita tinggal ni seolah kata kita keji perbuatan kita tinggal kata imam. Situ. Dan seperti sujud sahwi. Sama ke tu. Maka wajib ia muafakat akan imam pada perbuatnya, tidak pada meninggal. Jadi kalau tak imam buat kena buat, bila tak imam tinggal, kita sujud. Bahaya tak tidak pada meninggal tu. Bila tak imam buat, turut tak imam. Bila tak imam tinggal, jangan tinggal. Sujud sahwi lah. Bukan sujud tilawah. Sujud tilawah ni kena turut dua-dua. Buat kena turut, tak imam tinggal pun kena tinggal.
kena turut belakang dua-dua. Tapi sujud tilawah, takmir sujud kita kena tunggu sujud, bila takmir tak sujud kita kena sujud. Tu sujud sahwi. Nah, tak sama dua tu. Nak faham balik tu tak sama. Sebab ihtimal takmir tak sujud sahwi sebab dia terlupa pula. Pak kita hak ingat ni, sahwul imam yahmiluhul ma'mum. Tu kaedah dia. Takmir terlupa kita kena tanggung. Apa kita kena tanggung? Dia tak sujud-sujudlah kita lah. Di situ. Wasahwul ma'mum la yahmiluhul imam. Tu kaedah hak awal lagi. Terlupa makmum tu takmir tak tanggung. Kita jadi makmum kita terlupa, adakah takmir sujud sahwi? Ada. Kita terlupa, takmir kau ya, tak sujud sahwi. Tapi bila takmir terlupa, yahmiluhul ma'mum, kita kena sujud. Itu satu kaedah lah. Satu kaedah yang bagi. Lama sikit kalau malam tu dah. Lama sikit. Rasa banyak ni. Lepas tu kita ni kalau main sengaja siap 2 minggu tak habis. Siapa dok baca gila-gila apa kita ni. Ni atas buka 3 hari. Ada gila apa kita macam ni. Itu dok baca. Baca sepitas lalu dah, sepitas lalu gitu. Dia lama dah baca betul. Tengok angka 1 di bawah. Yakni disyaratkan bagi solat iktidak itu ialah muwafaqah makmum bagi imam pada segala perbuatan solat dan mengikut baginya. Kena bersama lah. Melainkan apabila tinggal imam akan fardu, maka tidak boleh makmum itu mutabaahkan dia pada tinggal. Dan imam tinggal fardu, kita kena turut juga kan? Tak boleh turut. Dia tinggal fardu, tak boleh tinggal kita. Karena tinggalnya dengan sengaja itu membatalkan solat. Dan jika perbuatkan dia oleh makmum juga, maka tidak terbilang dengan dia, melainkan boleh berniat faraqah. Dan tidak mudarat menyalahi yang sedikit. Kalau kita menyalahi takmir kada sedikit tak apa lagi. Seperti mendatai dengan sunat yang ditinggalkan dia oleh imamnya, seperti ketinggalan makmum daripada duduk istirahat. Kalau dah sikit tak apa tu. Dan seperti demikian itu mereka yang mentakhirkan kerana doa kunut. Tak apa juga tu. Dan menghubungikan imamnya dalam sujud pertama. Tidak tak? Takmir tak ada baca kunut. Kita baca kunut kita. Baca cepat Allah sudah. Takmir sujud pertama dah. Tunggu sujud. Hak tu tak apa. Abak sikit panggil dah, abak sikit. Karena demikian itu ketinggalan yang sedikit. Tapi kena benda sujud pertama takmir. Betul dah. Kita kena benda. Adapun apabila ada takhir tu yang keji, tengok. Yang keji ni bahasa kita panggil takhir tu nampak teruk berdoa lah. Yang keji. Tak sepatut dah panggil. Seperti sujud tilawah daripada makmum dan duduknya bagi tasyahud pertama. Tidak imamnya. Tu imam tak ada sujud tilawah, makmum sujud tilawah. Itu dia panggil tak boleh. Maka solatnya itu batal. Kerana berpaling makmum daripada fardu mutabaah kepada sunnah. Asal hukum kita kena turut takmir, tinggal turut takmir pergi kepada sunnah, batal. Hak sunatnya sujud tilawah tu. Hak tu tak boleh dah. Batal semaya. Kalau nak juga mufarakah, sujud. Abak kita tak ada berkaitan dengan takmir. Dan jika ketinggalan makmum pada salam dan sujud sahwi, maka tidak mudarat ia kerana bawasa memperbuat ia kama dia pada selesai imam. Habis kata dibuka oleh kitab Mu'tamar fi fiqh Syafi'i bagi Dr. Muhammad Zuhaili, buka dekat sana. Maka jika ditinggalkan dia oleh imam akan gapo? Akan sunat. Takmir tinggal sunat tu. Sunat bagi makmum sujud kemudian pada salam imamnya dulu daripada salam tu. Jadi kalau takmir tinggal sunat tu, makmum kena sujud sahwi. Dan seperti tasyahud awal, maka wajib makmum muwafaqah akan imam pada meninggalkannya, pada meninggalnya. Tasyahud awal kalau takmir tinggal, kita kena tinggal tu.
tidak pada perbuat. Karena jikalau ditinggal oleh imamnya, wajib atas makmum meninggalkan dia. Bila tak imam tinggal, kita kena tinggal. Dan jika diperbuat oleh imamnya, harus bagi makmum meninggalkan dia. Tasyuk awal. Tak imam baca tahiyat awal, kita makmum ke mana? Boleh nak tinggal. Tak ada apa. Tapi kita kena sujud sahwi lah. Tapi kalau tak imam tinggal, kita kena tinggal jangan baca tu. Itu dah. Tahiyat awal, sunat aba'ah. Atau sebab tu dia kata, dan jika diperbuat oleh imam, harus bagi makmum meninggalkan dia. Akan tasyuk awal tadi. Dan berdiri ia dengan sengaja. Bangun. Dan jika sunat bagi makmum kembali mengikut imam sekalipun. Itu harus kita tinggal. Adapun kunut, maka tak wajib ia muafakat akan ia yang makmum. Kunut ni tidak wajib makmum muafakat akan imam pada perbuat. Dan tidak pula pada meninggal. Tu imam baca kunut. Kita nak baca turut dia, baca. Tak saya baca, sudah. Tu imam tinggal kunut. Kita nak baca, baca. Saya baca, tak ada gapo. Pendek kita tak wajib belakang. Buat pun tak wajib, tinggal pun tak wajib. Turut imam. Kunut. Maka jika diperbuat oleh imam, harus bagi makmum meninggalkan dia ke kunut. Tu imam baca, makmum tinggal. Dan sujud ia dengan sengaja. Dan jika ditinggalkan dia oleh imamnya, dia tinggal kunut, sunat bagi makmum memperbuat dia kalau dia baca lah. Sebab tu kita baca dia dalam sujud tak imam, tak apa dah. Cepat sikit. Jika didapatkan imamnya pada sujud yang pertama, ada situ. Boleh kita nak baca, tak imam tinggal lagi. Dan harus baginya diperbuatkan dia. Akan kunut jika mendapatkan imamnya pada duduk antara dua sujud. Ada apa lagi? Temi antara sujud. Ada lagi. Maka jika tidak mendapatkan dia, melainkan pada sujud yang kedua. Tak boleh lah tu. Temi sujud yang kedua, kita tak habis lagi. Ada. Tertegahlah memperbuatkan dia. Akan sunat. Hak kunut tak adalah sunat. Keenam dan syarat yang keenam bahawa jangan terdulu makmum atas imam pada pihaknya. Terdulu ni bukan baca bukan pada duduk tu. Kita kena duduk bawah tak imam. Ani tak imam duduk bawah, kita duduk atas mana boleh. Kita kena tak imam duduk depan kita. Dan diiktibarkan terdulu dan terkamadnya itu dengan tumit. Bukan hujung tumit pada yang berdiri. Allah berdiri tiga tumit. Dan dengan dua papai punggungnya pada yang duduk, dan dengan lambung pada yang berguling yang tidurlah, dan dengan kepala pada yang meletak. Dan makruh sama tinggi dengan imamnya setelupuk fadilat berjemaahnya. Tu sama ditambah sebagai sama tinggi kata imam, makruh. Dan pahala jemaah tak ada. Akal satu di sana. Yakni disyaratkan bagi sah mengikut itu bahawa tidak terdulu muqtadi atas imamnya pada tempat duduknya. Tempat duduk tu tempat berdiri lah, bukan duduk tak tempat berdiri tu. Di sisi jumhur fuqaha. Dalilnya hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguh dijadikan imam itu supaya diikutikan dengan dia. Hadis ni banyak kali sebut dah. Dan yang diiktibarkan pada terdulu dan ketiadaannya itu ialah nisbah bagi orang berdiri itu dengan tumit, iaitu hujung tapak kaki. Bukan hujung jari, tapak kaki. Dan jikalau bersamaan keduanya pada tumit, maka terdulu anak jari makmum kerana panjang tapak kakinya, maka tidak menolak dia, tak apa. Jadi panjang hujung jarilah ni lah. Dan seperti demikian juga apabila ada makmum itu tinggi dan panjang dan sujud ia di hadapan imam, tak ada apa tu. Masa sujud lepas kepala tu imam lagi makmum dia panjang tu tapi kaki dia di bawah tu imam, tak ada apa. Imam tu kena lakukan hawa ni. Tak apa tu imam, bodoh tu imam. Dia kira tu umum. Lepas lagi kau. Apabila tidak ada lah tumit itu terdulu atas imam sudah tegak berdiri.
Macam sah semayanya. Adapun jika terdulu tumiknya dan terkamar dan anak jarinya, maka mendorak. Tak boleh. Aduk gua ana. Tumik pada depan jari pas belakang. Pusing gua ana. Tak kira yang penting tumik lah. Jadi jari tu, jari tu imam, tumik makmum pas depan. Tak boleh satu. Maka apabila adalah makmum itu perempuan ataupun terlebih banyak daripada seorang, satu sah lah dia kata, maka berdirinya di belakang imamnya, di belakang. Dan apabila ada ia seorang lelaki walaupun kanak-kanak, maka berdiri ia sebelah kanan imamnya, hal keadaannya bersamaan baginya di sini dua fuqaha. Dan menjalani ulama Syafi'i dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani anak murid Abu Hanifah kepada bahawasanya disunatkan terkamar dianya daripada imam sedikit. Tu rumpah bawah sikit lah. Bawah sikit. Itu cara duduk dalam sah tu. Dan telah musarah ulama Hanafi dengan bahawasanya membatali perempuan bagi laki-laki itu memfasidkan solah. Tak boleh. Dah Hanafi tu tak boleh. Kata Zailai Al-Hanafi, maka jika membetulkan dia oleh perempuan yang diinginkan dia, maknanya yang disyahwah, perempuan muda lah, pada solat mutlaqah. Apa makna? Itulah solat yang ada baginya rakaat dan sujud, yakni yang diistirakkan antara keduanya tahrimah dan adab pada tempat yang satu dengan tidak ada hail, dan niat oleh imam itu akan imamah waktu masuk dan sebata solat imam. Dalam apa? Dalam Hanafi ni tidak solat perempuan itu. Ini kita jaga dengar ni. Dan jumhur fuqaha, ini jumhur, mereka berkata bahawa membetuli perempuan bagi lelaki itu tidak memfasidkan solat. Tak ada apa membetuli, tak ada punah sembahyang, tak ada tepuh apa kan. Akan tetapinya makruh, dimakruhkan dia. Jadi kalau berdiri perempuan itu pada sah laki-laki, tidak batas solat mereka yang mengiringinya, tak apa. Lepas pada tinanya atas pula itu tak ada apa. Dan tidak mereka yang di belakang, dan tidak mereka yang di hadapan, dan tidak solat perempuan itu, semua tak atas mereka. Dan pada semaya di keliling Kaabah, Kaabah dia likung untuk bola gitu kan semaya. Di dalam Masjidil Haram itu, maka disyaratkan bagi sah mengikut si jumhur itu ialah ketiadaan terdulu makmum atau imamnya pada diri Kaabah. Zat Kaabah tu lah. Sehingga apabila terdulukan dia pada lain daripada jihad kedua tu, tidak mudarat dia dengan ittifaq ulama jihad. Tapi dia jihad makmum tak ada jihad suku dia lah. Dia pak segi gini kan. Orang hok duk jihad sekali dengan tak imam jangan tak pada atas lah. Hok jihad ni tak apa. Hok nung kalau kau pagang tak imam itu tak apa tu. Jihad ni tak apa, hok ni tak apa, hok ni tak apa. Orang duk jihad sekali dengan tak imam ni jangan duk depan-depan tak imam tak boleh. Apa dah? Jihad duk dengan tak imam cara. Ada ke semai Kaabah tu sah tu kat tak imam. Kalau kau mai pagar, dah betul itu dengan tak imam tak apa jihad suku. Hak jihad tulo tak boleh jihad tulo cara. Dan sunat terkamar dia sedikit daripada imam 3 hasta. Tunggu sikit lah. Ataupun kurang. Dan jika lebih 3 hasta luputlah fadilat jemaahnya. Ini kita buat satu sah tak sampai 3 hasta ni. 2 hasta lebih-lebih. 1 mik 20 tak silap ni. 1 cm. Maka 3 hasta tak sampai. Kalau lebih 3 hasta tak ada fadilat jemaah. Sah tu sah, tak ada apa situ. Fadilat tak ada. Dalil yang di bawah, kerana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, bitu inda khalati ila akhirih. Arab tu kita lakah-lakah lah. Bermalam aku di sisi mak saudaraku Maimunah. Jadi dia mak saudara dia pun Nabi dah lah. Maka bangkit Nabi untuk bersolat di waktu malam. Nabi jaga malam. Maka aku pun bangkit bersolat sertanya. Aku bangun sekali. Maka berdiri aku dari sebelah kiri ya Nabi. Maka mengambil ia dengan kepala aku. Maka beliau memalingkan aku diletak sebelah kanan. Dia pusing kau anak tak tahu. Kalau dia kiri Nabi pegang kepala, pegang kau anak tak tahu lah. Pusing ikut depan, kaki ikut belakang tak tahu. Agak tak boleh kanan.
Saya tak boleh kan ni. Rumah tak ada luah mana. Dan syarat yang ketujuhnya niat mengikut imam seperti telah terdulu sebut lepas mari dah ni. Dan syarat yang ke-8 bahawa sah semaya imam pada i'tikad makmum. Kita nak turut tu imam ni kita kena pegang kata semaya dia tu sah. Kalau kita pegang tak sah semaya dia mana boleh turut. Semaya tu imam. Maka tidak sah mengikut akan orang i'tikad oleh makmum akan batal semaya. Kita kata dia semaya tak sah apa kita turut, tak boleh tu. Tak sah. Sana. Seperti Syafi'i mengikut akan Hanafi yang menyentuh farak. Tak sah lah. Hanafi ni bukan semata Hanafi. Hanafi yang sentuh farak. Kita duduk sayang satu dia Hanafi. Belum semaya pakai pelai. Hai tak boleh tu. Tak apa aku je tak. Buat nak semaya tu imam boleh turut tak? Tak boleh. Pasal Hanafiyun sentuh farjum. Tak boleh kata. Tak. Tak usah turut tu. Kerana semaya dia batal tu. Pasal kita batal juga dah tu. Tu tak sah. Tengok bawah sikit. Hukum bersemaya sebelah belakang imam menyalahi pada mazhab itu. Ada perselisihan di antara para fuqaha. Seperti mana dijelaskan oleh guru kami Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Mawsu'ah Fiqhul Islami wal Qadaya Mu'asarah. Kitab ni 14 jilid ni, kitab Dr. Wahbah Zuhaili. Para fuqaha Hanafi dan Syafi'i mereka mensyaratkan bahawa adalah solat imam itu sah ia pada mazhab makmum. Syarat nak turut tu imam ni semaya dia sah di sisi kita. Kalau tak sah tak boleh turut. Maka jikalau bersolat makmum yang Hanafi di sebelah belakang imam Syafi'i yang mengalir daripadanya darah, dia Hanafi tak boleh tubik darah, batal. Dan tidak berwuduk ia kemudian daripada. Ataupun bersolat makmum yang Syafi'i di belakang imam yang Hanafi yang bersentuh perempuan masalah, dia pergi tina batal. Bah kita turut belakang dia, maka solat makmum itu adalah batal kerana bahasa mengetahui akan batal solat imam. Asal. Dan telah ditambah oleh ulama Hanafi bahawa dimakruhkan bersolat di belakang imam yang Syafi'i. Makruh pula. Dan kata ulama Syafi'i yang afdalnya bersolat di belakang imam yang Syafi'i, tidak di belakang imam yang Hanafi itu pula. Nak molek kita sama-sama Syafi'i, belik Hanafi payah. Maka sama-sama kita lah. Daripada mereka yang tidak i'tikad wajib setengah daripada arkannya dan syarat-syaratnya. Sekalipun jika yakin ia mendatangkan dengan dia, walaupun kita yakin dia buat, tapi nak molek pakai tak sah mula lagi. Karena bahawasa serta demikian itu tidak i'tikad kan wajib, setengah pada rukun-rukun. Itu tengoklah kitab Al-Hadramiyah. Hadramiyah itu mukaddimah Hadramiyah lah, mata Minhajul Qawim tu. Al-Hadramiyah. Muka surat 64 mata. Berkata fuqaha Maliki dan Hanabilah, bermula bagai yang adalah syarat pada sah solat, maka yang diiktibarkan padanya itu dengan mazhab imam sahaja. Kalau kita nak kira itu kan mazhab imam, bukan mazhab makmum dak lah. Inilah pendapat orang ni. Okeylah. Maka jikalau mengikut makmum yang Maliki ataupun yang Hambali dengan imam yang Hanafi ataupun yang Syafi'i, yang tidak sapuh seluruh kepala pada wuduk. Hak kita mana seluruh kepala? Sikit je kita ni. Kerana bahawa syarat di sini dua yang pertama, yakni yang Maliki dan Hambali, maka solat itu sah kerana sah solat imamnya pada mazhabnya. Adapun barang yang ada yang syarat pada nak sah solat, sah semaya, maka yang diiktibarkan padanya itu ialah mendengar mazhab makmum. Syarat nak sah semaya ni kita kena kira mazhab makmum. Maka jikalau mengikut makmum yang Maliki ataupun yang Hambali pada semaya fardu dengan imam yang Syafi'i yang semaya sunat, maka solat itu adalah batal. Lepas dah tadi kan, abang dia nak turut semaya kita sunat tak boleh. Hak kita fardu turut sunat apa? Abang jenis semaya tu dia panggil peraturan tu sama pula semaya kesuku pun. Kerana solat orang yang semaya fardu dengan imam yang semaya sunat itu batal, ia di sisi Maliki dan Hanabilah. Dia batal je, kita tak apa.
Dan syarat iktidak itu bersatu solat imam dan makmum. Lepas dah tadi tu. Kemudian berkata Dr. Wahbah Zuhaili, dan pandangan saya, pandangan dia lah, dia tarjih ni, lazim mengambil dengan dua mazhab Maliki dan Hanabilah pada syakun pertama, pada pihak pertama. Kerana bahasa terlebih asah dan sebuah mantik. Dan adalah semaya di belakang dua orang yang berlainan pada furak mazhabiyah itu sah dia dengan tidak makruh. Hak ni dia tarjih ni. Semaya di belakang dua orang berlainan furak mazhab sah, tidak makruh. Kerana yang diiktibarkan itu ialah dengan mazhab imam, bukan mazhab makmum. Kerana bahawasa para sahabat dan tabi'in mereka yang kemudian daripada mereka itu sentiasa setengah mereka itu mengikut dengan setengah serta berlainan mereka pada bab furak. Kamu nampak kau tu, ku nampak kau ni. Tapi sah turut pergi mari. Maka adalah yang demikian itu ialah ijma' dan kesudahan dengan dia bekah-bekah. Dia panggil habislah bekah-bekah asabiyah mazhabiyah. Tak hilang masalah ta'assub mazhabi. Jadi kita nak pakai mazhab kita, masalah kita Syafi'i tak boleh ikutkan mazhab Hanafi yang semaya yang batal. Hak batal semaya tak lah. Kita telah nampak ke batal. Tapi kalau tak nampak, tak apalah lagi. Syarat yang ke-9 bahawa adalah semaya imam itu terkaya daripada diulangikan dia. Syarat kita nak turut ta'imim ni, semaya ta'imim tu dia tak kena qadha dah. Semaya dia tu hak jadi dah. Kalau kena qadha tak boleh turut. Maka tidak sah diikut akan orang yang semaya yang wajib diulangikan dia. Semaya lagu mana ni? Seperti orang yang semaya dengan tayammum kerana sejuk. Ta'imim semaya tayammum sejuk, nak ambil air semaya. Maka kita nak turut dia tak boleh tu. Sebab semaya dia tu dia kena qadha semula. Dia kena buat semula. Aku satu. Berkata Syekh Daud Fatani dalam kitab Buriyah. Dan demikian lagi tidak sah mengikut akal orang yang wajib atasnya mengqadha ke semaya tu. Sama dengan atas tu. Seperti orang semaya dengan tayammum kerana ketiadaan air pada tempat yang golek ada air di sana. Golek ada tapi tak ada hari itu. Dia kena qadha semula. Adapun tempat tak besok ada air, tak kena qadha dah. Daya semaya serta hadah dengan digagahikan dia. Dengan terpaksa. Daya semaya kerana menghormati waktu. Itu kena qadha. Sebab ketiadaan air dan tanah. Daya semaya dengan tayammum kerana dingin. Itu pun kena qadha maka kerana sejuk. Katanya dan yang semaya serta hadah. Atas sana. Sebagai hurai qauluhu hak Syekh Daud lah, sini kita hurai pendapat Syekh Daud sebut di atas tu. Serta hadah tu. Dan yang semaya serta hadah. Maka tidak sah jadi imam orang yang berhadah ataupun mereka yang ada di atasnya najis, tak sah. Kerana batal solat. Sama ada ia yang tahu dengan demikian itu ataupun ia terlupa, tak sah. Ini di sisi jumhur. Kata ulama Maliki, bermula syaratnya ialah ketiadaan bersengaja dengan berhadah. Syarat itu. Dan jika tidak tahu imam dengan demikian itu, malaikat kemudian pada selesai pada solat. Maka jika bersengaja oleh imam itu akan berhadah, maka terbatal solatnya dan juga solat mereka yang mengikut dengan solat di belakang. Kalau sengaja tu. Dan jika ada yang terlupa, maka sah solatnya, sah semayanya. Jika tidak tahu dengan najis, malaikat kemudian daripada selesai daripada solat, sudah semuanya buat tahu, bukan sengaja, sah tu. Kerana bahawa bertaharah pada najis itu adalah syarat bagi sah salat. Serta mengetahui sahaja di sisi mereka itu. Dan tidak sah mengikut dengan imam berhadah ataupun yang berjunub. Tak sah. Jika tahu demikian itu. Dan sah salat makmum di belakangnya. Bahkan bagi makmum itu pahala berjemaah. Dengan ittifaq ulama' Pak Mazhab.
Melainkan pada solat jemaah di sisi fuqaha Syafi'i dan Hanabilah, apabila ada orang bersolat dengan imam itu 40 orang serta orang berhadas ataupun yang ada najis, jika mengetahui mereka itu dengan berhadas imam ataupun dengan ada najis atasnya, kemudian pada selesai pada solat, jadi kalau lepas pada sembahyang baru tahu, maka waktu tak apa, maafkan. Kerana hadis Nabi, idza shallal junubu bil qaumi a'ada salatah wa tammat lil qaumi salatuhum. Apabila bersolat orang berjunub dengan kaum, dan saja yang adah ia akan solat. Dia yang adah kaum dak. Dan sempurnalah bagi kaum itu oleh solat mereka itu. Jadi ni masalah. Semaya jemaah ni kalau kita kata sudah semaya, ternyata kata imam itu berjunub tak ada mana wajib, dan orang sudah pulang ke rumah masing-masing dah, maka di situ imam itu sekadar dia yang qada semaya, makmum hak semaya 40 orang sekali dengan dia tak kena qada semaya, jemaah sah bagi mereka. Apa dah? Situ. Sebab tu tammat lil qaumi salatuhum. Adapun dia imam hak berhadas, ada salatah, ada semaya. Situ dah tu. Dan kata ulama Syafi'i tidak sah mengikut dengan mereka yang lazim akan dia yang adah ke semayanya. Orang hak lazim kena yang adah qada semula, tak sah nak ikut. Seperti orang yang bermukim yang tayammum kerana ketiadaan air. Dia tak ada musafir, duduk di rumah air tak ada. Nak qada tu. Boleh turut? Tak boleh. Dan mereka yang ada di atas tubuhnya itu najis yang ditakutkan daripada membasuhkan dia. Dan orang yang berhadas bersolat kerana ketiadaan dua tohor yang di tanah dan air. Seolah kata semaya murah menghormati waktu lah. Maka tu tak boleh nak ikut tu. Satu kau tak boleh. Dan ke-10-nya dan syarat yang ke-10-nya. Syarat yang ke-10, bahawa jangan imam itu mengikut akan jalan. Tidak kata kita. Tok imam yang kita nak turut ni, dia jangan jadi makmum orang. Kalau dia masih tu berekeh dengan orang, dah tak boleh turut dia. Melainkan dia sudah putus dengan tok imam, maka boleh kita turut dia. Faham tak? Gitu masalah tu. Kerana yang mengikut tidak boleh diikutkan dia. Dia turut orang, tak boleh turut dia. Tapi bila sudah putus dengan tok imam hak dulu, makna sekarang dia sore dia boleh turut. Dia putus dah dia panggil. Tadi dia makmum, law ni tok imam. Tadi dia sore. Qauluhu dan syaratnya ke-10 ila akhiri. Maka tidak sah bagi seorang mengikut ia akan seorang makmum selama ia di dalam mengikut akan yang lain. Adapun jika sudah putus ikutnya akan imam itu, seperti bahawa berdiri sekalian orang masbuk kemudian pada salat imamnya, maka mengikut setengah yang masbuk itu akan setengahnya, ataupun mengikut orang yang lain akan setengah orang masbuk. Nah, saya sah mengikutnya pada lain pada sembahyang jemaah ataupun yang asah boleh. Tapi kalau jemaah ni tak boleh. Maka sah mengikut yang tersebut itu, tetapi setelah makruh boleh. Jemaah tak boleh. Aku nak jemaah. Jemaah ni kita mari tak main misalnya kita dah lah. Jadi kita masbuk lah. Kalau nak turut sama kita tak boleh. Adapun 5 waktu sah serta makruh. Itu hak disebut oleh muallif pengarang Musyahul Abrah, tepi hasiah dia. Akan satu turun di bawah. Yakni ada pun mengikut seorang dengan mereka yang ada ia orang mengikut dengan imam, dan iaitu masbuk, kemudian daripada terputus mengikut imam. Masalahnya dia dulu turut orang, lain tu putus dengan imam dah, makna dia masbuk lah. Adakah boleh kita ikut dia ke tak boleh ikut? Maka padanya beberapa pendapat. Tengok sini. Hak Syafi'i boleh nak wajak dah tak ada. Kita ambil maklumat mazhab dan masjid sini. Menurut pendapat ulama Hanafi, mereka berkata tak harus mengikut masbuk dengan yang lain. Tak boleh. Dan tak pula mengikut dengan dia.
Demikian juga berkata ulama Maliki, tak sah mengikut dengan masbuk yang telah berdiri untuk melakukan barang yang wajib atasnya. Jadi kalau bekas masbuk dah tak boleh turut dalam ulama Hanafi dan Maliki, maka mengikut dengan dia oleh orang lain. Nak turut orang lain tak apa. Adapun ulama Hanabilah, mereka berkata jika memberi salam oleh imam, maka mengikut oleh salah seorang pada musalli dengan sahabatnya pada menunaikan barang yang luputkan keduanya itu, maka sah ya. Alah, boleh. Kerana bahasanya itu berpindah pada jemaah kepada jemaah yang lain. Sebab dia putus dengan takmir dah kan. Sama dengan kita ni. Kerana uzur. Maka harus ya. Maka ia adalah seperti istikhlah. Istikhlah ni masalah kita ganti takmir dah. Salah. Takmir itu baik ganti segala lagi. Istikhlah dia bagi. Boleh kita tunggu semaya pak takmir ni batal, ketuk dari 2 rakaat. Selera makmum dak. Makmum hak duk bawah pada takmir nak ganti takmir. Istikhlah dia panggil. Maka hak boleh tunggu tu pula. Dengan dalilnya kisah Abi Bakar ya radhiyallahu anhu, iaitu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ia dan padahal Abu Bakar di dalam solat. Cerita ni makruf ni. Nabi mari Bakar duk semaya dah takmir. Maka terhundur Abu Bakar turun dan naik ke hadapan oleh baginda Rasulullah. Gila takmir. Bakar turun tak ada atas dak. Dia tahu kata Nabi pak turun, Nabi naik depan. Maka sempurna dengan mereka itu salat. Hadis ini adalah ittifaq di atasnya. Seperti barang yang sah mengikut dengan mereka yang ada yang masbuk, kamar dia pada memberi salam imam. Dan kamar dia pada niat mufarakah oleh imam. Dan sah di sisi mereka itu niat mufarakah pada lain pada jemaah. Jemaah tak boleh. Adapun pada jemaah maka tidak sah mengikut. Kata ulama Syafi'i, terputus mengikut itu dengan semata-mata keluar imam daripada solat dengan beri salam. Takmir beri salam pak putus dengan makmum. Hak masbuk lagi tu lah. Kerana hilang pertamatan antara kedua dan mengikut ia dengan orang lainnya dan mengikut orang lainnya itu dengan dia. Boleh turut. Dia nak turut orang lain turut dia boleh belaka. Dua masalah tu. Mengikut ia dengan orang lain, dia turut demo. Dan mengikut orang lain itu dengan dia. Demo turut dia boleh belaka. Gini ya, masbuk saat ni kalau kita putus dengan takmir dah, dia nak turut orang tepi dia pun boleh, ataupun orang belakang mari turut dia pun boleh. Dua-dua boleh. Itu. Kesimpulannya, khulasahnya, ulama Hanafi dan Maliki mereka tidak mengharuskan mengikut seorang dengan mereka yang adalah ia makmum tak leh atau Hanafi dan Maliki. Paman dia pada salah imam. Dan sah di si ulama Syafi'i dan Hanabilah. Ini boleh tahu. Dan syarat yang kesebelahnya bahawa jangan ada imam itu kurang daripada makmum. Takmir jangan kurang pada makmum. Kuranglah ke mana? Dengan sebab perempuan. Lepas dah tak ada tu. Ada perkosa dan telah terdulu sebut lepas dah ada. Dan syarat yang kedua belahnya bahawa jangan ada imam itu ummi dan makmumnya qari. Ini pun lepas dah ni. Seperti telah terdulu sebut. Dan sunat semaya mu'adah. Lagu mana semaya mu'adah, iaitu diulangi semaya fardu yang 5 waktu dengan niat fardu. Padahal semaya disunat tu, serta berjemaah lagi di dalam waktu dan sekali jua. Mu'adah. Dan sah semaya yang pertamanya lagi berdiri dan i'tikad makmum harus mu'adah. Dan jangan ada ia pada siddatul khaufi. Itu syaratlah tu. Dan bahawa adalah semaya berjemaah itu dituntut pada haknya. Itu syarat. Dan jangan ada yang andahnya kerana keluar pada khilaf. Maya mu'adah ni kita semaya dah fardu, lepas tu kita buat semula. Adalah satu tujuan yang kita buat tu. Tak dengan sebab kita kata jemaah lagi ke. Maka boleh kita nak buat tu. Maka satu turun di bawah. Kalau sudah sunat semaya mu'adah. Bermula syarat bagi semaya mu'adah itu beberapa syarat. Tengok syarat ada sebut oleh musannif ni, pengarah Wisahul Afrah. Iaitu bahawa keadaan semaya itu dalam waktu. Dan tidak lebih pada sekali. Ya sekali, ya 2-3 tak boleh. Dan dia niat fardu, jangan niat sunat tu. Sebab hak jadi fardu hak mula-mula lah.
Dan keadaan mu'adah itu tunai tidak semaya yang diqadhakan dia. Qadha tak boleh nak semaya tunai. Dan keadaan semaya pertama itu sahihah, sah semaya. Dan jika tidak terkayaknya pada qadha sekalipun, seperti orang tayamum kena sejuk. Dia kena qadha semula tu, tak apa dah sah dah. Dia nak sah. Dan bahawa ada yang berjemaah pada awal semaya hingga akhir pada Syekh Ramli. Jangan hujung-hujung tak boleh tu. Maka tidak memandai jatuh setengah semaya juga ada jemaah. Maka jika dikeluarkan dirinya di dalam semaya daripada qudwah ataupun terdulu imamnya akan dia dengan setengah pada suatu rakaat, nasihat tidak sah ia dan mahanaki demikian itu bahawa sah. Jika semaya ia serta dengan imamnya pada awal semaya dan terkamar dia salam daripada salam imam sekira-kira dibilangkan dia putus daripadanya, sebatas semaya tak sah tu. Dan jika melihat ia akan orang semaya berjemaah, kita nampak dah mula jemaah dah sah ia. Adakah mereka itu di dalam rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua bang? Sah kedua nak tengok sah nanti tertegahlah ia yang ada tak sah buat serta mereka itu. Dia nak kita yakin juga ni. Kata Syekh Ibn Hajar memandai pada semaya mu'adah dengan mendapat serakaat. Ada sah tak apa dah serta imam seperti semaya Jumaat tu. Semaya mu'adah ni tak mesti dia dua sah tak apa dah. Di si Ibn Hajar. Dan hasil pahala berjemaah. Dan jika pada takbiratul ihram sekalipun tak apa. Dan jika takbiratul ihram ia padahal ia asing daripada sah, tidak sah semayanya. Tak boleh. Dah suku tak boleh tu. Habis. Dan disyaratkan pula bahawa jangan ada ia di dalam syiddatul khaufi. Hak tu hak atas sebut dah mata tu. Saya sebut luas ke bawah. Dan bahawa adalah semaya berjemaah itu dituntut daripada haknya. Bersalah umpama orang bertelanjang, maka tidak sah ia semaya mu'adah. Pasal tidak dituntut ti berjemaah pada haknya. Tapi kalau nak jemaah tu boleh, tidak dituntut ti. Dan bahawa tidak ada semaya mu'adah itu kerana keluar pada khilaf. Sepuh mata atas lah. Maka jika ada yang adah itu kerana tersebut sah semayanya, tetapi bukan semaya itu yang adah syar'iyah jadi kena di sini. Semua tak bila temu adah dah. Seperti menyapu orang yang mazhabnya Syafi'i akan setengah pada kepala. Dan semaya ia ataupun semaya ia dalam hammam ataupun semaya ia kamar dia pada mengalir darah pada badan. Maka semayanya itu batal pada Imam Malik pada yang pertama, masalah pertama, dan pada Imam Ahmad pada yang kedua, masalah yang kedua, dan pada Imam Hanafi masalah mengalir. Tiga masalah tu kan, mengalir darah. Pada yang tiga. Dan sunat yang adahkan akan semayanya pada kelakuan yang tiga itu. Kemudian daripada ia mengambil wudu atau mazhab imam yang mukhalif itu. Imam yang menyalahi. Kerana kuat pada khilaf. Dan jika ia semaya seorang diri sekalipun, maka semaya mu'adah ini tidak dinamakan semaya mu'adah dengan makna dikandaki di sini tak. Bukan makna murak sini tak. Dan disyaratkan pula bahawa semaya mu'adah itu berdiri bagi yang kuasa berdiri, jangan duduk. Dan tidak sah semaya mu'adah padahal ia duduk jika kuasa berdiri. Dan bahawa ia berniat imam pada semaya mu'adah seperti semaya Jumaat. Jadi wajib lah, wajib nak niat buat Jumaat dah. Intaha muallif hamis tetepi kita hak tombak lama muka surat 54. Ini hak tambah daripada kita tambah ni. Hukum solat mu'adah. Patut kita tambah syukur tu. Hukum solat secara berjemaah bagi mereka yang bersolat bersendirian ataupun pada berjemaah. Barang siapa yang sudah menunai solatnya yang fardu dengan secara keseorangan, dia semai seorang sudah dah. Kemudian ia mendapatkan jemaah. Dia mari buat pula. Maka disunatkan baginya masuk serta jemaah itu. Kita semai kata. Tak ni kita buat seorang kan? Supaya menghasil fadilat berjemaah. Kerana hadis yang warid daripada Nabi SAW annahu shalla fi Masjidil Khaif ila akhirih, bahwasanya Rasulullah bersolat ia di Masjid Khif. Maka beliau melihat dua orang lelaki di sebelah belakang saf.
tidak bersolat kedua sertanya. Maka katanya, hendaklah kamu mendatangkan kedua orang itu kepada aku. Nabi kata, cuba pergi turut dia maru orang itu mari sini. Nak tanya sikit ni. Maka didatangkan dengan kedua. Sahabat pergi turut mari. Hal keadaannya menggeletar dan bergerak dengan kuat oleh daging antara lambungnya dan belikaknya. Belikat mana bahu. Maka bersabda, apalah yang menegahkan kedua kamu bersolat berserta kami? Nabi tanya, kerana dia mau tak semayakan dengan kami? Kata kedua lelaki itu, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah bersolat di rumah kami. Ya semaya dah rumahnya tak. Sabdanya Nabi, maka janganlah perbuat kedua kamu. Apabila kamu sudah bersolat di rumah-rumah kedua kamu, kemudian kamu datang ke masjid jemaah, maka hendaklah kedua kamu bersolat serta mereka itu. Nabi suruh. Kalau mu semaya dah pun kena semaya semula. Maka bawa solat itu jadi sunat bagi kedua kamu. Tunggu pergi 45 ni bagi. Hak tu takrib hadis sekali dengan tafsir mufradat dia tu. Dan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kaifa anta idza kanat alaika ila akhirih. Maksudnya, betapakah engkau apabila adalah engkau itu para umara. Para umara mereka mentakhirkan solat pada waktu, ataupun mereka mematikan solat pada waktu. Apa makna mati? Yakni mereka mengeluarkan solat pada waktu. Umara ni fak pemimpin ajar-ajar lah. Takhir semaya tapakah bi waktu. Katanya, berkata aku, maka apalah akan menyuruhkan daku. Beliau bersabda, hendaklah engkau bersolat dalam waktu. Maka jika akan mendapatkan dia serta mereka, maka hendak akan bersolat. Kalau mudah mu semaya pula. Maka bahasanya ia bagi engkau itu nafilah. Semaya hak kedua jadi sunat. Ini hukum adalah dengan ittifaq para fuqaha. Daripada sekadar dituntutkan yang adahkan salah supaya menghasilkan fadilah. Dan bagi para fuqaha itu ada pun tafsilan pada istisnakan setengah pada semaya daripada sunat yang adah. Ada istisna tu baik ni. Maka di sini ulama Hanafi dan Maliki dan Hanabilah tidak disunat yang adah solat maghrib atau solat maghrib. Maksudnya sah. Kerana bahawasa mengerjakan sunat dengan 3 rakaat kemudian pada maghrib itu adalah makruh. Di sini dia. Maka apabila diadahkan dia, nasihat hendaklah dicukupkan dia 4 rakaat ataupun tersimpan atas 2 rakaat. Ulama Hanafi pula mereka menambahkan tidak diadahkan solat asar dan fajar atau sah. Kerana makruh mengerjakan sunat kemudian daripada kedua. Solat lepas. Pendapat ini juga dihikayat kepada sebahagian ulama daripada fuqaha Syafi'i. Kata ulama Maliki, jikalau melakukan solat sunat witir kemudian daripada solat isya, maka tidak boleh adahkan solat isya. Tak boleh lah. Sebab witir kita buat lah. Kerana bahawasa jikalau adahkan witir, nasihat lazim menyalahi perkataan Rasulullah, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Atau Rasulullah kata. Dalam mazhab ulama Maliki. Dan jika tidak adahkan dia, nasihat lazim menyalahi perkataan Rasulullah, ij'alu akhira salatikum witra. Hendaklah kamu jadi akhir solat kamu di waktu malam itu witir. Apa tu tengok orang okeylah sekali dengan hadis takrib. Tunggu 45 bagi. Solat muaddah itu adalah sunat. Dan ini adalah perkataan ulama Hanafi, ulama Hanabilah dan satu kaum bagi ulama bagi Syafi'i pada kaum jadi sunat. Jadi muaddah tu jadi sunat, bukan wajib dah. Hak mula-mula jadi wajib. Ini fardu. Karena bahawasanya fardu itu tidak diulangikan dia di dalam waktu yang satu. Fardu sah dah. Kata ulama Maliki, diserahkan pada solat yang kedua itu kepada Allah. Pada diterimakan dia. Itu surah Tuhan lah. Pada yang mana pada kedua-dua solat itu bagi fardu. Hak mana satu tu surah Tuhan. Satu kedua wallahu alam tak tahu. Itu je hak Maliki. Dan ini adalah satu kaum bagi Syafi'i pada kaum Qadim. Kata Sa'id bin Musayyab dan Atta' dan Sya'bi, adalah solat muaddah serta berjemaah itu ialah solat maktubah. Solat muaddah dengan jemaah tu
Jadi hak-hak fardu. Karena hadis Yazid bin Amir bin Aswa radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, ya, maksudnya apabila engkau datang kepada solat, maka tiba-tiba engkau mendapatkan manusia bersolat, maka hendaklah engkau bersolat serta mereka. Dan jika engkau telah bersolat, adalah solat itu sunat bagi engkau. Dan ini solat adalah solat maktubah. Jadi pendapat yang kedua hak ni semaya mula-mula jadi sunat, yang kedua di fardu. Ada situ dah. Ada hak Sya'bi dan Sa'id Musayyab. Ini dengan nisbah, dengan dinisbahkan bagi mereka bersolat keseorangan. Hak mesore, hak kata mula-mula sunat, hak yang dua di fardu tu. Adapun dengan nisbah bagi mereka bersolat maktubah secara berjemaah. Saat ini jemaah dah mula-mula. Kemudian ia mendapat jemaah yang lain. Maka telah menjalani ulama Syafi'i pada yang asah dan ulama Hanabilah kepada disunatkan yang ada solat kali yang kedua, pada jemaah yang kedua. Jadi masalah kalau kita jemaah dah mula-mula hak tu fardu, hak yang kedua jadi sunat. Dan hak kata hak mula-mula jadi sunat yang kedua fardu, masalah semai sore. Ada di situ tangkap tu. Karena hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat subuh. Beliau melihatkan dua orang lelaki yang tidak bersolat sertanya. Maka sabdanya, apakah sebabnya menegah kedua kamu bahawa bersolat serta kami? Dua lelaki itu menjawab, kami telah bersolat di rumah kami. Hadis tadi ni. Maka sabdanya, apabila kamu berdua sudah bersolat di rumah kamu, kemudian kamu berdua datang ke masjid jamaah, maka hendaklah kamu berdua bersolat serta mereka. Maka bahawa solat itu sunat bagi kedua kamu. Maka perkataannya sallaituma, lafaz hadis Nabi dah, itu membenar ia dengan infirad dan berjemaah, tak kira maya sore ke jemaah tak kira. Jadi maya yang kedua tu jadi sunat. Situ hak pertama jadi wajib. Dan meriwayat oleh Asram daripada Imam Ahmad, katanya saya menanya Aba Abdullah, yakni Imam Ahmad, daripada mereka bersolat pada jamaah, kemudian masuk ia ke dalam masjid dan mereka itu sedang bersolat jemaah, adakah boleh ia bersolat serta mereka itu? Beliau menjawab, bahkan, mana boleh. Dan menjalani ulama Maliki dan iaitu muqabil yang asah di sisi ulama kita Syafi'i. Ini muqabil asah ni, pendapat yang asah tadi sebut dah lah, kepada bahawasa mereka bersolat pada jemaah, maka tak diadahkan dia pada jemaah yang lain. Ini muqabil asah. Dan kita jemaah, dan jemaah apa lagi? Tak lah. Karena bahawasanya ia sudah menghasilkan fadilat jemaah. Masalah mu'adah ni semai sore lah mula. Apa jemaah? Dan tidak makna lagi untuk diadahkan dia. Bersalahnya munfarid semai sore. Tetapi telah isnad ulama Maliki ke Masjidil Haram dan Masjidil Madinah dan Baitul Maqdis. Mereka berkata, harus bagi mereka yang bersolat jemaah pada lain daripada ini masjid, bahawa iadahkan padanya berjemaah. Boleh. Kita buat jemaah dah lain, tapi bermasuk masjid haram iadah semula. Karena lebihnya demikian itu tepat. Habis kata. Kita setakat dulu. Wallahu a'lam. Bab qasr as-salah. Wa jam'iha. Bak cara apa qasar dan jamak semuanya. Besok pula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maftah lana qul'an wa qulubana wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah. Allah.